Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada warga Kuala Lumpur dan juga pastinya terarah kepada warga bola sepak Piala Dunia yang sedang berlangsung ketika ini. Dari studio 1 JPRK kita bawakan kepada anda podcast Meja Petak at DBKL yang akan membincangkan topik-topik menarik berkaitan dengan Piala Dunia Qatar 2022. DBKL secara amnya tidak bersama-sama juga akan menjayakan dan juga membawa tayangan big screen act dataran DBKL bermula daripada peringkat suku akhir hinggalah ke perlawanan akhir nanti. Bersama-sama saya juga, saya tidak keseorangan di sini. Saya bawakan seorang legenda bola sepak dan futsal serta kapten futsal Malaysia dan juga figura sihat Encik Faizul Ghaffar atau lebih dikenali dengan FG untuk bersama-sama saya dalam podcast Meja Petak pada pagi ini. Apa khabar Encik Faizul? Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Khabar baik. Yang mana sebelum ni pun dah bersengkang mata kita di perlawanan suku akhir yang sebelum ni di Dataran Merdeka kita dapat menyaksikan agak keputusan-keputusan yang berapa kejutan? Beberapa kejutan pasukan yang mana pilihan. Kita lihat pasukan Morocco yang mana kita jangkakan. Pada saya pun sendiri saya predict Brazil kan. Brazil. Tapi kali ni Brazil dah tak ada. Jadi tak ada lagi. Tak ada lagi pasukan pilihan saya dah. Okey, cuma saya agak macam terkejut lah. Sebab yang mana kita nampak kepada kita pasukan Morocco kan. Mana kita lihat Afrika, singa Afrika. Singa Afrika yang mana mengejutkan kita pada kali ini di kejohanan Piala Dunia 2022 Iya. Betul? Jadi FG, ceritakan sikit tentang awak, yang mana awak adalah legenda untuk futsal Malaysia, pasukan pertama yang kita bentuk pada 2015 2002 dan juga adalah ada figura sihat bagi Dewan Bandar Kuala Lumpur. Ya, pertama sekali sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur kerana yang mana saya salah seorang kaki tangan Dewan Bandar Raya yang mana diberi peluang untuk beraksi di peringkat kebangsaan, yang mana kali pertama saya mewakili pasukan futsal negara ni adalah pada tahun 2022, yang mana futsal ni dia belum di peringkat full professional. Yes, betul. Tetapi di peringkat semi pro yang mana yang bekerja juga boleh mewakili pasukan negara lah. Memang agak lama kalau kita nak kira sekarang ni, since dah 20 tahun rasa saya kan. Ya, betul. Dan jadi kita lihat pasukan futsal Malaysia pun dah berubah daripada zaman kami, boleh dikatakan zaman kami Eddie Azwan juga merupakan staf di kaki tangan di BKL juga. DBKL, Jamhuri antara Zainuddin, pasukan pertama yang dibentuk. Pasukan kami bertiga yang mana kami bermula ikutkan di Malaysia ni diperkenalkan kejohanan pertama tu, yang mana Malaysia selaku tuan rumah menganjurkan kejohanan KL World Futsal 5, KL World 5 di stadium Bukit Jalil. Ya, betul. Mana kita lihat rata-rata peminat futsal pada waktu tu sangat teruja lah. Ada satu permainan baru masa tu. Yang mana juga sebenarnya Zid, dia menampilkan pasukan gegasi futsal negara yang mana kita tengok Argentina, Brazil juga Iran, hadir, pasukan Asia, Iran, Jepun, Thailand masa tu, dan juga tidak ketinggalan pasukan England. Tetapi pasukan England bukanlah satu dikatakan gegasi besar untuk sukan futsal masa untuk sukan futsal. pada Tetapi masa mereka itu juga datang sebagai pasukan di penjemputan pada waktu itu. Dan Alhamdulillah pada waktu itu kali pertama Malaysia menjuarai panggil Piala Bull. Okey, pada saya walaupun kita menang ke atas Indonesia, boleh dikatakan saingan sengit lah, yang mana kita ketinggalan 2-0 pada waktu itu dan kita bangkit dan akhirnya kita menang golden goal yang mana dijalankan oleh Aidil Azwan. Okey. Betul, imbasan futsal. Imbasan futsal. Dan kini kita terarah ke arah Piala Dunia Qatar 2022. Tetapi Zid, sebelum futsal saya juga bermain bola sepak lah untuk pasukan DBKL sendiri dan juga Pilihan Presiden Kuala Lumpur pada waktu itu, yang mana tu saya ucapkan terima kasih kepada DBKL kerana memberikan peluang memberikan kaki tangan untuk kita bersukan dan juga tidak menyekat bagi untuk kita mewakili negara kita dan juga pasukan negeri lah pada waktu itu. Tahniah juga kepada FG kerana dilantik sebagai figur sihat. Apa sebelum kita sentuh lebih dari, tentang World Cup ni,
Semua nak tahu apa figura sihat tu tentang apa. Okey, ini Sikit saja sebab kita sedikit. untuk Okey, figura sihat ni sebenarnya JKAS, mana Jabatan Kesihatan Dalam Sekitar, yang mana sebelum ni mereka melakukan satu pemeriksaan kesihatan. Okey. Yang mana kita ada in body test di situ, dan mana mereka mengukur daripada segi kesihatan kita, body kita, yang mana, dan juga mereka cek darah apa semua. Dan saya pun pada tahun lepas, yang mana sebelum ni berat saya menjangkau ke 86 lah, yang mana saya pun dah start mula pakai baju size XL. Mungkin saya tahu sendiri. Okey, faham. Alright. Tapi disebabkan tu saya pun tekad untuk saya kembali, sebenarnya untuk saya menurunkan berat badan ni sebenarnya untuk saya pun dah berusia veteran, yang mana apabila kita dapat menjaga kesihatan kita, di samping tu kita juga boleh beraksi semula dalam bola sepak veteran. Itu tujuan saya lah. Okey, dan menjaga kita punya kesihatan daripada segi pemakanan kita, sebab kita lihat kadang-kadang ni apabila usia semakin meningkat ni sakit mula datang. Jadi saya cuba ke arah yang mana untuk menjaga daripada segi pemakanan, menjaga ke masa rehat saya, yang mana pun saya telah mula untuk tidak tidur lewat, yang mana saya menjaga daripada setiap struktur, setiap masa saya sangat penting. Jadi itulah yang ditekankan oleh JKAS, Jabatan Kesihatan Dalam Sekitar, bagi program figura sihat ini adalah di segi masa dan juga diet makan untuk menjadikan seorang staff. Yalah, ini sudah focusing pada staff, pada figura sihat ini. Mungkin permulaan daripada bukan saya seorang, sebenarnya ada 5 orang lagi. Okey. Termasuk saya 5 lah. Yang mana mereka juga mempunyai background boleh dikatakan runners, dan juga apa yang saya lihat pada rakan-rakan yang sedia ada tu sebenarnya pada saya lah, untuk dikatakan permulaan untuk staff-staff lain, untuk pegawai di BKL, untuk kaki tangan di BKL lain juga, untuk mula menjaga kesihatan. Gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Itulah serba sedikit figura yang saya jemput bersama dalam program podcast Meja Petak, dan kita sekarang akan ke separuh masa pertama kita. Ya, betul. Jadi kita akan membincangkan topik-topik menarik berkaitan dengan Piala Dunia Qatar 2022 ini, yang mana kita arah ke arah pasukan Asia. Ada 6 pasukan Asia yang layak perlawanan akhir Piala Dunia ini, yang mana 3 daripadanya telah layak ke pusingan 16. Jadi FG, apa yang anda dapat komen tentang pasukan dari Asia ni? Rata-rata sebelum ni pasukan Asia bola sepak ni yang kita dapat lihat sebelum ni lah, yang mana kita lihat Korea Selatan dan juga Jepun. Yang mana kita lihat sebelum ni Korea Selatan boleh dikatakan pasukan ini pergi sangat jauh, yang mana mereka pernah pergi ke peringkat separuh nombor 3. Ya, betul. Dan yang pada tempat keempat, maaf saya, kalah dengan Spain. Dia kalah. Okey. Tapi pada masa itu kita dapat lihat satu perkembangan positif pasukan Asia pada waktu itulah, yang mana kita selaku tuan rumah, Asia selaku tuan rumah Korea Jepun, dan satu pencapaian terbaik sebenarnya pada pasukan Korea Selatan. Yang mana mereka boleh pergi sehingga ke peringkat separuh akhir. Tidak juga kepada pasukan Jepun, yang mana kita lihat mereka juga berada sebagai tuan rumah dan pergi ke peringkat yang lebih baik pada waktu itu. Okey, tetapi pada 2022 ni Qatar ni kita dapat lihat satu kebangkitan yang sangat drastik oleh pasukan Asia, yang mana kita lihat pasukan-pasukan Asia ni dapat mengalahkan pasukan daripada Amerika Latin, mengalahkan pasukan Eropah, hingga ada yang Arab Saudi. Siapa jangka Arab Saudi boleh mengalahkan Argentina bagi perlawanan pertama mereka. Kita rata-rata saya rasa penduduk dunia ni boleh mengatakan Arab Saudi ni mungkin akan kalah teruk, seperti mana yang kita dapati sebelum pasukan belasahan pernah kena 8-0 dengan Jerman dan kalah dengan Croatia dengan jaringan yang besar. Tapi pada kali ini pada saya sendiri pun sebagai orang Asia kita banggalah. Okey, jadi di situ menampakkan pasukan Australia, yang mana juga Arab Saudi, Jepun, Korea, yang mana mereka saya lihat betul-betul yang mana prestasi mereka dah meningkat, dan mereka ingin pergi ke kalau ikutkan juga 3 negara inilah yang mewakili Asia. Betul. Jepun, Korea dan juga Arab Saudi. Namun pasal memaklumkan penganjuran di Qatar, tuan rumah layak secara automatik. Jadi kita ada 6 wakil Asia di situ. Tidak dilupakan Iran. Ya. Betul. Iran nasib tidak menyerbahi. Boleh dikatakan
Iran menang juga dengan salah satu pasukan Europe. Europe. Siapa Siapa sangka dengan dan kalau dia menang dengan US dan kita ada 4 wakil di pusingan 16 itu. Jadi adakah 2026 di Piala Dunia edisi 2026 di US dan 3 negara yang akan jadi tuan rumah, US, Kanada dan juga Mexico, apakah pasukan Asia ini akan menjadi ancaman kepada pasukan Europe dan Afrika Latin? Ada saya sih. Sebenarnya untuk 2022 ni sebenarnya pasukan daripada Europe, Amerika Latin ni mereka dah mula rasa risau pada saya lah. Sebab apa? Kebangkitan pasukan Asia ni kemungkinan pada kamu lihat yang mana mereka juga boleh mengatasi pasukan seperti Argentina, kan, pasukan Jerman, pasukan Spain apa semua. Jadi pada saya mungkin dengan perancangan pada saya pasukan Asia ni daripada segi perancangan mereka lah, daripada segi pembangunan mereka saya rasa lebih tersusun lah, lebih kemas, lebih strategik pada saya. Sebab apa? Sebab untuk nak melangkah lebih jauh ni bukan hanya boleh dalam setahun 2 tahun lah. Sebab benda ni perlu perancangan yang lebih baik untuk jangka masa panjang. Sebab tu pada saya mereka ada perancangan daripada segi short term, medium dan juga long term. Yang mana kalau kita lihat untuk nak pergi peringkat lebih jauh ni, dan kita lihat juga pasukan seperti Jepun, Korea Selatan dan juga Australia, pemain-pemain mereka ni dah mula beraksi ke peringkat Europe, pergi dihantar ke luar. Ya betul, dia main dalam liga, walaupun liga division 3 tapi bila datang untuk call up Piala Dunia kita tak kenal langsung, tapi main super. Sebab tu saya kata, sebab yang sini daripada segi kita nak kata rata-rata pemain-pemain yang ada dekat yang beraksi di contoh pemain Korea Selatan yang beraksi untuk pasukan Tottenham Hotspur. Jadi apa kita lihat, mereka bukan hanya meletakkan diri dan duduk di peringkat di bangku simpanan, tidak, tapi meletakkan diri mereka sebenarnya berada di dalam first 11 pasukan, menjadi pemain tumpuan bagi pasukan Tottenham Hotspur. Bukan satu benda mudah sebenarnya kalau kita lihat. Lagi tapi liga-liga EPL jadi, ni kemungkinan pentas 2022 ni akan menampakkan lebih banyak pemain Asia ni boleh pergi ke pentas Europe Eropah, yang boleh menembusi pasaran liga-liga Europe, Spain. Pada saya lihat lah. Lepas tu daripada situ juga untuk 2026 World Cup ni kemungkinan mereka akan pergi lebih jauh pada saya. Malaysia so far okey juga. Apa yang kita lihat, alhamdulillah dapat kita dah layak. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik lah sebenarnya. Positif ni yang mana kita dapat pergi ke peringkat Asia. Yang selama ni sebenarnya untuk sebagai kita lah orang Malaysia ni, kita menanti. Kita menanti untuk mana pasukan Malaysia beraksi di peringkat Asia. Sebab apa? Bila kita lihat peringkat Asia tak ada nama Malaysia. Betul. Jadi pada kali inilah peringkat Asia yang kita nampak satu permulaan yang baik untuk pasukan Malaysia lah. Betul. Dan boleh kalau lah 2026 ni saya harap juga kalau boleh bukan sekadar Malaysia ni masuk macam pasukan-pasukan Asia masuk sekadar boleh duduk di peringkat kumpulan. Sekurang-kurangnya mesti ada satu target yang mana untuk melepasi step by step lah. Itu pada saya lah. Jadi 2 hari tayangan big screen yang dibawakan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur dengan kerjasama dengan rakan strategik kita Astro, pemegang hak siar. Jadi bagaimana sambutan warga kota yang tuan FG lihat, maksudnya penerimaan? Okey, keberadaan saya di situ pada perlawanan pertama yang kita lihat pasukan Brazil Rusia, yang tewas. Okey, pada peringkat permulaan tu hujan mana kita lihat hujan, lalu hujan dah mula berhenti. Jadi kita dapat lihat sebenarnya orang Malaysia ni walaupun mereka sebenarnya satu sifat orang Malaysia ni, mereka macam tak tidur malam lah sebenarnya. Jadi bila kita tayangkan perlawanan Piala Dunia, saya dapat lihat sambutan tu sangat-sangat menggalakkan sebenarnya. Dan rata-rata saya tengok mana datang curug ni, ada penonton dengan yang family pakai jersey apa semua. Sebenarnya mereka mungkin menanti. Sebenarnya disebabkan pandemik sebelum ni, pandemik COVID kan, yang mana kita lihat sebelum ni rata-rata mereka tak keluar. Jadi apabila World Cup tahun ni tiba-tiba boleh ditayangkan secara live di dataran bersama family, saya tengok ada yang bawa anak-anak kecil apa semua. Tapi seronok, konsep yang kita amalkan adalah konsep santai, yang mana mereka akan bertaktika dan walaupun ada gerimis apa semua buka payung. Jadi konsep tu mereka lebih inisiatif yang dibawakan oleh DBKL bagi kepada warga kota. Saya tengok samping tu juga kita juga macam DBKL ada sediakan food truck yang mana untuk mereka mendapat sedikit juada jamuan untuk mereka duduk sambil makan tengok World Cup. Saya rasa satu inisiatif terbaik yang dilakukan. Sebenarnya benda ni 4 tahun sekali. 4 tahun. Jadi nak bila tunggu. saya lihat rata-rata selain pada tu juga macam
di Jabatan Kebudayaan Kesedaran Pelancongan Sukan, kami ada sediakan tag ball, meja tag ball. Okey. Ada juga rata-rata Dia ada program-program sampingan yang program boleh sampingan dia yang kita sama lihat. sementara menunggu Betul. perlawanan secara langsung. Jadi apa yang kita lihat sambutan daripada penonton-penonton juga, mereka bertanya tentang tag ball apa semua, apakah permainan ni apa semua. Jadi sebelum menunggu perlawanan, dia orang saya lihat dapatlah banyak yang positif lah, positif kat situ. Dan boleh saya katakan bahawa mereka dan dataran mereka menjadi saksi bahawa kekalahan gergasi-gergasi bola sepak Piala Dunia. Dan yang lebih teruja, dua finalis 2018 France dan Croatia juga melayakkan diri ke perlawanan separuh akhir. Dan apa pandangan komen FG tentang dua pasukan ni? Croatia. Croatia. Yang saya lihat Croatia, dia adalah finalis 2018. Yes. Yang mana saya pun agak terkejut mana bila saya melihat lawan pula Brazil. Rekod pasukan sebelum ni kan. Yang mana pada sebelum 2018 mereka tak pergi peringkat lebih jauh pada ni lah. Yang mana paling jauh adalah mereka pergi final Euro 2018. pun agak sukar juga untuk dia. Tapi boleh saya katakan kredit kepada kepada ketua pasukan mereka lah, Luka Modric. Itu memang saya kredikan kepada dia lah. Yang mana juga ada pemain-pemain yang baik. Okey, selain pada Luka Modric, lepas tu mereka juga mempunyai disiplin yang sangat tinggi lah. Ya, itu paling penting dalam sepak. Boleh melayakkan ke peringkat sehingga penalti, itu tak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi apabila kita lihat memang dah sampai ke peringkat yang mana dia mengatasi Brazil tu, adalah peringkat yang pada kita sukar lah untuk mereka nak menjarakan gol. Lagi berapa minit lagi nak habis? Kekuatan mental, tinggal lagi 3 minit. 3 minit apa semua. Satu Jadi jaringan dibuat. Motivation pada pemain-pemain mereka lah. Mereka memang nak menang sebenarnya. Dan apa kita lihat, satu mistik je yang dilakukan oleh pemain Brazil yang mana counter attack dan bola terkena pemain, dan itulah jaringan yang boleh membawa mereka ke penalti. Dan apa kita lihat sebelum ni pun pada peringkat pusingan kedua mereka juga menang penalti juga. Okay, jadi pada saya mereka lebih ready lah sebenarnya, lebih bersedia dalam penalti. Apabila kita lihat Brazil terpaksa memanggil Rodrigo untuk mengambil step cut pertama. Jadi pada saya semasa game tu saya dijangkakan Croatia akan menang lah pada peringkat penalti tu. Penalti memang. Penalti saya dah kata Croatia akan menang. Sebab kalau pada saya Brazil kalau dia nak menang bukan kat penalti. Mereka akan menang by game. Kita tak sentuh taktikal. Betul. Kita taktikal ada mungkin expert yang lebih sesuai ni. Cuma kebangkitan singa Afrika Morocco adalah satu kejutan yang paling besar pada 2022 ini. Apa yang FG lihat dalam pasukan Morocco ni? Apa yang dia ada yang untuk dia sampai ke tahap ini? Okey, Morocco saya pun tak tahulah sebenarnya pasukan ni. Ya, betul. Kita pun tak tahu. Maghribi kita hanya dengar Maghribi. Mana mereka pun sebelum ni pernah masuk World Cup banyak kali. Rata-rata ini peringkat kumpulan habis. Apabila saya cuba study pasal tim Morocco, dia 6 kali juga dah pergi ke Piala Dunia. Okey, dan sebelum-sebelum ni agak kurang lah. Tertinggi pusingan kedua saja. Jadi tinggi pusingan kedua kan, dan berada dalam ranking 22 dunia FIFA. Okay. Not bad. Jadi not bad lah pasukan ni. Okey. Dan juga jurulatih mereka juga adalah rata-rata daripada pemain bekas pemain. Tetapi mungkin kredit kepada jurulatih sebelum ni apa semua. Pada saya jurulatih yang datang pergi yang keluar dan masuk memainkan peranan yang sangat penting lah sebenarnya bagi pembangunan setiap pasukan yang ada lah di seluruh dunia. Jadi kita lihat daripada segi kumpulan pasukan Morocco ni, yang mana daripada peringkat kumpulan je kita dah nampak, kita tak nampak lagi, mungkin pada mata saya tak nampak lagi, mungkin pandangan kita takkan nampak daripada awal kita dapat jadual dia kita ni walaupun jangkakan kita jangkakan juara kumpulan, tapi kita takkan predict yang macam Morocco boleh pergi jauh. Kita takkan dia nampak kat situ at least 16 dia akan pergi peringkat pusingan kedua, dia akan kena dengan Spain lah. Kita punya jangka macam tu, sebab mana kita tengok Spain tu macam lebih peringkat awal ni lebih baik lah, yang mana menang besar apa semua sistem players dia. Jadi bila pusingan kedua dia menang dengan Spanyol walaupun dengan jaringan penalti, yang mana kita lihat save keeper dia sangat baik pada waktu itu, perform well, mana dia dapat save ketiga-tiga penalti awal tu, yang mana mula saya nampak rata-rata orang telah menceritakan pasal Morocco. Yang JC Morocco pun dah habis di pasaran. Tiba-tiba Dia katakan tiba-tiba
keluar nama Morocco. Pusingan kedua. Yang tu Ya. pada pusingan kedua lah. Round of 16 kan. Mana kita tengok tiba-tiba orang Dan akan terhenti. Mula pada telinga saya. Mula saya tengok dalam Facebook, apa semua saya tengok. Siapa Morocco? Orang dah mula menceritakan pasal Morocco. Dan akan terhenti masa perlawanan Suku Air dengan Portugal. Betul. Tetapi Okey. sebaliknya. Tetapi juga di Dataran Merdeka, pada waktu kehadiran penyokong 3 pagi. 3 pagi, Ya. rata-rata penyokong ada kat situ adalah penyokong Morocco. Morocco. Okey. Morocco. Yang mana apabila ada chances gol ke apa semua penyokong macam Bersorak. bersorak. Saya Mama cakap, kita di dalam di Stella satu stadium Qatar saya pun rasa pada macam, masa itu. mana datang penyokong Morocco kan. Sebelum ni mungkin Portugal, orang akan cakap Portugal sebab adanya Ronaldo kan, adanya Betul. pemain-pemain terbaik Ataupun Eropah kita kat situ. telah dibiasakan dengan player-player EPL. Jadi kita kenal. Betul. Compare dengan player Morocco yang kita tak kenal, tapi dia punya Hakim prestasi Ziyech Bayern, tak ada Chelsea. 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 Yes, sorry. Siapa jangka? Ya. Betul. Tapi salah satu pemain ni mempunyai Seorang je dalam banyak Ya, ya, ya. seseorang Dia je. seorang je. Yang kita agak kenal lah. kita agak kenal. Tapi bolehlah. Ini mungkin pandangan saya lah Aha. mengenai Morocco ni. Mereka sangat disiplin. Betul. Sangat disiplin. Daripada segi defending mereka sangat disiplin. Cuma mereka last je mereka kena dengan bola Neymar, yang mana kita tengok ball pass, 2 kali ball pass sangat cantik lah movement yang dengan maafkan saya. Morocco. Morocco, maafkan saya. Satu heading yang Portugal yang mana satu crossing yang baik, yang mana dia ambil bola betul-betul depan penjaga gol. Boleh dikatakan mistake tu pada penjaga gol, tetapi satu tindakan yang bijak sebab dia ambil betul-betul depan penjaga gol. Dia attack potong. the ball, dia attack the ball. Okey, Dan yang tu satu peluang yang lompatan dia pun kita tengok menakjubkan. Kita kira macam Morocco ke ni? Morocco. Ah, Macam selalu yang tinggi buat macam ni. tu Selalu Ronaldo. kita nampak Ronaldo. Tapi kita kata betul ke kan? Jadi macam saya kata macam Morocco ni. Tapi walaupun Portugal masukkan Ronaldo apa semua, tapi kita tengok compact sangat compact. Pada saya ni Disiplin yang tinggi. walaupun Semangat saya dah ingin menang. tinggal bola sepak ni lama tau sebenarnya. Tapi sekarang kita boleh lihat dia punya games, dia punya preparation game, strategy game, tactical game semua dah berlainan lah daripada zaman saya main dulu sehingga sekarang. Dia dah jadi more tactical, kan, more discipline, team performance lah. Dia dah jadi macam bukan individu. Macam dulu mungkin kita boleh nampak individu memiliki apa semua. Tapi kita nak lihat sekarang ni bagus daripada segi quality defending, yang mana kita lihat kalau ada pemain-pemain kalau kita keluar sikit, kita pergi kepada Brazil, yang mana kita tengok Neymar mungkin boleh beat 2-3 orang apa semua. Jadi keadaan tu dah dalam World Cup ni dah tak berlaku. Dah tak berlaku. Dah kurang kita nampak. Walaupun Mbappe tu agak laju apa semua, mungkin bila World Cup ni kita nampak dia boleh pergi 1, 2 kali, 3 kali, tapi dia tak boleh pergi kerap kali. Dia takkan pergi. Sebab apa? Sebab kita tengok defending quality yang ada sekarang ni, dia orang dah ada lebih marking covering yang sangat baik lah. Maknanya individu defend pun sangat baik sekarang ni. Itu yang ada pada pemain Morocco. Yang mana kalau kita lihat pemain Morocco ni setakat versus 1 tu steady lah pada saya. Dia orang sangat steady. Dan disiplin daripada belakang tu sangat steady dengan jaga gol mereka yang kita lihat perform well lawan Portugal kan. Banyak. Boleh mungkin kita lepas World Cup banyak pasukan yang akan dia akan berlaku. Benda ni ada berlaku. Sebenarnya pada saya lah World Cup ni sebenarnya di permulaan platform untuk menjual diri. Ya, betul. Boleh kita katakan macam tu lah. Sebenarnya market lah. Sebenarnya ada pentas market untuk pemain-pemain ni orang cakap macam mana, mereka menunjukkan prestasi yang baik untuk market diri mereka sebenarnya. Okey, FG bagi perlawanan separuh akhir yang akan jangkakan pada hari Rabu 3 pagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sekali lagi, dan akan membawa seterusnya sampai ke perlawanan akhir. Jadi tayangan big screen at Dataran Merdeka. Jadi kita berharap warga kota, warga Piala Dunia untuk bersama-sama kita di Dataran Merdeka untuk bersama-sama menyokong pasukan antara first game antara pasukan Argentina Croatia pada Rabu 3 pagi, dan berikut adalah Singa Afrika yang saya rasa mesti akan ramai lagi peminat-peminat Morocco. Tak nak pakai Maghribi. Morocco. Jadi untuk tendangan penalti FG, anda rasa segmen tendangan penalti, apakah anda predik ramalan pasukan yang akan ke perlawanan akhir? Okey, pada saya lah Croatia Argentina.
Rusia, Argentina semi akhir. Uh, Dia akan berjumpa. Saya rasa kita elok pergi semifinal dulu lah. Semifinal. Okey. Saya rasa elok kita pergi semifinal dulu. Okey. Sebabnya kita nak tengok juga lagi sekali adakah Croatia ni, pasukan Europe ni dapat mengalahkan lagi satu kuasa besar Argentina. Yang mana kita lihat Argentina ni juga sebab adalah Argentina terlalu dahagakan. Ya, betul. Kerana World Cup kerana Messi. Kita boleh cakap ikon dia Messi lah. Messi dan Messi juga macam seolah hadiah besaran untuk Messi. Kalau boleh dikatakan Argentina, mana kalau Argentina champion World Cup dan juga Messi akan mendapat salah satu cup yang mana beliau tidak pernah dapat. Okay? Untuk jadi, melekapkan dia sebagai seorang legenda yang seperti Pele lah. Yang mana kita Maradona. Lihat sebelum ni mana kita lihat Ronaldo yang mana apabila dia keluar dia agak menangis. Sebenarnya satu pencapaian yang baik bagi individu lah. Terlalu baik bagi dia. Boleh dikatakan koleksi dalam dia punya almari, koleksi semua piala semua dah. Tetapi piala dunia. Tetapi kini kita nampak hanya pada Messi. Okey. Tetapi bila kita cerita pasal Croatia ni juga pada saya adakah kali ni mereka dapat menggagalkan lagi usaha daripada negara Amerika Latin ni. Kita boleh tengoklah adakah kali ini mereka boleh menghalang ataupun mereka terkandas pada separuh akhir ni. Jadi daripada pandangan saya tu, pada pandangan saya rasa saya lebih memihak kepada Argentina. Okey, saya lebih memihak kepada Argentina untuk layak ke perlawanan akhir dan lawannya. Dan lawannya apabila kita lihat Perancis dengan Morocco, adakah Morocco ni sebenarnya dia lebih konsep momentum kemenangan itu berterusan. Sebenarnya magic of World Cup itu sentiasa ada di pasukan Morocco. Okey, sebenarnya banyak faktor sebenarnya daripada ke peringkat separuh akhir ni. Apabila kita lihat sebelum ni preparation pasukan tu, yang mana kita lihat mereka sebelum bermain di peringkat pusingan awal Piala Dunia, mereka telah bermain banyak permainan kelayakan, yang mana kita lihat bermain untuk pasukan negara kan. Jadi bila diorang telah main di peringkat kumpulan ni, sebenarnya faktor kepenatan, faktor rehat semua dia ambil sebagai salah satu faktor, dan juga faktor red card dan injury itu semua menjadi satu faktor untuk mereka nak sampai sejauh yang mereka telah ada ni. Hampir sebulan mereka berkampung sana. Players apa semua tu sangat penting lah. Mental, physical. Sebenarnya boleh dikatakan bukan kerja tu pada pemain saja, tetapi pada management side lah. Kalau kita lihat daripada segi fisio dia, kedoktoran dia apa semua sangat penting lah. Semua. Okay, dan juga daripada segi pengurusan pasukan tu sendirilah. Itu yang kita dapat pada saya lah, pandangan saya lebih lihat ke arah itu. Jadi bila saya lihat ke arah tu, saya nampak 4 pasukan ni mungkin pada saya mana 4 pasukan ni mempunyai satu teamwork yang baik lah sebenarnya kat situ. Lagi-lagi kita dapat lihat Morocco. Okey, yang mana kita dapat lihat Morocco ni, yang mana kita lihat mungkin salah satu kekuatan mereka adalah satu pasukan yang kita dapat lihat rata-rata pemain memberi positif lah. Sebenarnya positif, apa-apa berlaku pun mereka tetap akan fight sehingga bisa penamat. Jadi anda memilih Morocco? Bukan juga? Bukan juga. Saya tak pilih Morocco, tapi pada saya lah ada kemungkinan, ada kemungkinan mereka boleh buat satu lagi kejutan. Tapi daripada segi performance tim Perancis, dan saya akui pada perlawanan separuh akhir mereka menentang England, yang mana kita nampak perlawanan permainan yang lebih kemas, lebih tersusun, yang mana kita rata-rata pemain mereka sangat tenang. Okey, dan boleh dikatakan kredit juga sebelum ni pada penjaga gol England Fred Fogg. Okey, jadi satu kerugian sebenarnya pada pasukan England yang mana penalti tak masuk. Roy Keane tu rata-rata macam kami yang bertugas ni, kami pun tak nak perlawanan tu berlangsung sehingga ke peringkat penalti. Tetapi apa yang saya lihat, Harry Kane. Harry Kane yang mana sepak bola saya kata bukan mudah sebenarnya untuk ambil penalti. Saya sendiri pun pernah lakukan, dia tak masuk juga. Tapi ini perlawanan yang sangat besar. Tumpuan. Tumpuan, dia menjadi pemain nyokong yang ramai. Separuh jantung tertinggal. Tanggungjawab tu sebagai kapten pasukan lagi sangatlah pada saya. Tapi itulah bola sepak. Ada juga kataan satu Cik Yazid, kejam. Bola sepak itu kejam. Argentina? Okey. Argentina okey je. Tak, Argentina dan satu Perancis Jadi FG meramalkan predik adalah perlawanan akhir yang akan dilangsung pada 18 hari bulan ini
di dataran big screen dataran merdeka adalah pertemuan dramatik Argentina dan juga France yang merupakan juara bertahan bagi Piala Dunia 2018 pada jam 11 malam di dataran. Jadi datanglah beramai-ramai ke tayangan big screen at dataran merdeka yang dibawakan secara langsung oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur dan rakan strategik penyiar hak penyiaran Astro bagi Piala Dunia Qatar 2022. Jadi FG, dengan kita dah tahu, kita dah jangka dan cuba jangka adalah perlawanan pasukan mana yang akan bertanding perlawanan akhir nanti. Jadi dengan itu juga kita tamatkan dulu program podcast Meja Petak episod 1. Baik itu pun ada perlawanan bola sepak dan juga figurasi sihat yang dibawakan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Untuk itu kepada warga kota, warga Piala Dunia, warga sukan dan seluruh Malaysia dan juga dunia, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi pada podcast Meja Petak episod 2. Sekian, terima kasih.